Siapa yang dah ada tu? Iza dah nampak. Ji, hai Ji. Ji kat mana tu? Hari ni kita nak share lagi apa senang cerita kita nak share, nak kongsi manfaat ilmu yang bagus untuk mendapat kulit yang kata apa, kulit yang sihat, cantik, glowing kan. So siapa yang ada lagi tu? Okey tak suara Iza ni? Dengar ke tak? Cuba komen. Siapa ada lagi tu? Cek komen. Ada orang ke tak ni? Halo. Kita tunggu ramai sikit kan, macam biasa. Sekarang dah tak naik dah macam tu. Nampak? Ada dah. Oh ya. Dah slow. Ziana. Ji. Dengar, alhamdulillah. Yang baru cuba kan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ji dari tak ingat. dari mana ya Ji dengar dengar live kami ni daripada mana? Dari rumah ke, dari office ke, di area mana? Cuba bantu kami. Kita sembang-sembang dulu santai sebelum kawan-kawan yang lain join kita pada live pada petang ni. Betul. Sebab kita nak at least dah ramai sikit, nanti kita terus mulakan lah sharing kita pada petang ni. Mungkin sebelum tu mungkin Ji boleh ni lah communicate dengan kami. Ji mendengar kami, follow live kami ni dari mana? Dari rumah ataupun dari pejabat? Sekarang cuaca pun agak mendung. Kita takut line tak berapa okey kan? Yes. Bagi kita hari ni kita nak share apa topik yang kata apa sangat-sangat penting. Yes. Bangi tempat kerja. Okey. Alhamdulillah. Dekat je. Tak jauh mana. Alright. So yang lain yang nampak dah ramai dah semakin join live ni, cuba bantu kami juga. You all dah follow live kami ni daripada mana? Boleh dengar kami dengan jelas, boleh nampak kami dengan jelas. Baru syok kita nak teruskan sesi live kita pada petang ni. Sebab apa? Sebab kami live hari-hari ni sebab kami nak berkongsi manfaat, nak kongsi lagi orang kata apa, info-info yang penting. Orang kata apa, sama-sama kita dapat ilmu yang betul. Lepas tu kita sama-sama lah dapat kulit yang sihat dan cantik kan. Siapa yang tak nak kulit sihat dengan cantik? Orang kata apa, bebas jela, bebas kulit kering, bebas kusam, sunburn. Betul tak Ji? Siapa ada lagi tu? Mari tajuk kita apa ya? Hari ni kita sambung lagi sebab dah ni hari yang keempat kita mulakan dengan kita share tentang terminologi yang penting dan untuk dalam usaha kita, dalam journey kita untuk dapatkan kulit yang sihat, cantik dan juga glowing. Betul. Tu yang penting sebab daripada hari apa dah? Ni hari yang keempat lah. Dan hari ni pun hari yang point yang sangat penting iaitu skin texture. Tu yang sangat penting. Sebab apa yang kami buat ni adalah sebab kami memang excited nak berkongsi info ni, nak berkongsi tips ni kepada you all semua, supaya you all lebih jelas, you all lebih faham the process, the journey, bagaimana nak dapatkan kulit yang sihat dan cantik. Bukannya sekadar obses nak kulit cantik dengan cepat. Kalau ada masalah jeragat, nak jeragat tu hilang dengan cepat. Kalau ada masalah kulit kering, ada masalah jerawat, nak semua nak hilang dengan cepat. Jadi dengan
dengan tip-tip ataupun terminologi yang kami sharekan sejak 4 hari lepas termasuk hari ini, sangat-sangat membantu supaya you all dapat overall gambaran bagaimana proses yang perlu dilalui oleh kulit kita sebelum dia dapat kulit yang sihat dan cantik. Dan glowing. Yes. Perempuan suka glowing ni. Kan? Siapa lagi yang dah bersama kami ni? Nampak mata ramai tapi cuba kita sembang-sembang juga. Mata ramai. Selesakan diri you all. Jangan rasa terasing dan sebagainya. Selesakan. Komen. Setakat ni tak ada. Yeah, betul. Selesakan diri, baru seronok kita nak menimba ilmu, kan? Kita ready, mind kita pun ready untuk menerima ilmu, nak berkongsi manfaat. Jika you all ada sebarang kemusykilan, ada sebarang pertanyaan pun boleh komen. InsyaAllah kita akan terus reply, terus jawab on the spot. Yes. Siapa lagi yang baru masuk tu, cuba komen sikit you all dari mana. Jika kami boleh tahu, jadi seronok sikit. Kita tahu you all daripada macam tadi G daripada Bangi. Yang lain tak pasti, tak komen pun. Kita nampak mata je. Yes, spotting lah sikit. Kelas ni free saja, tiada bayaran dan tiada apa-apa. Kelas sains ke? Kelas sains sikit. Sains tetapi sains kulit, bukan je sains tu kita sekolah apa semua tu kan. Betul. Tapi ni sains kecantikan. Bukan sains rumah tangga. Gitu. Siapa lagi? Ramai ni, makin ramai ni tapi tak nak ni lah, tak spotting lah nak berbual dengan kita. Okey. Tak ada, setakat ni tak ada. Alright. So seperti yang saya cakapkan di awal tadi, hari ini kita akan membincangkan terminologi yang keempat, iaitu skin texture. Hopefully you all boleh dengar ya. Tadi G je komen boleh dengar dengan jelas. Okay, alhamdulillah. So hopefully yang lain pun dapat mendengar dan boleh follow live ni dengan baik. Betul. Alright. So hari ni kita nak bincang 3 hari lepas kita dah bincangkan yang pertama tentang cell turnover ataupun skin cycle, ataupun dalam bahasa Melayunya yang mudah kita nak faham adalah kitaran sel kulit. Jadi sel kulit kitaran sel kulit ni terbahagi kepada 2 proses, iaitu proses penghasilan sel-sel kulit baru. Dia dihasilkan di lapisan stratum basal yang paling bawah, di lapisan epidermis. Kemudian dia akan daripada sel kulit baru ni akan bergerak perlahan-lahan ke atas menggantikan yang sel kulit mati tersebut. Tu yang pertama. Dan yang kedua adalah penggantian sel. Pertama tadi penghasilan sel-sel kulit baru, dan yang kedua adalah penggantian sel-sel kulit mati. Okey, itu yang kita bincangkan dalam cell turnover ataupun skin cycle ataupun kitaran sel kulit. Kemudian hari berikutnya kita membincangkan tentang sebaceous glands dan juga sebum, ataupun nama lain dalam bahasa Melayunya kelenjar minyak, dan juga sebum itu berminyak lah, minyak ya, untuk menentukan kelembapan kulit kita dan sebagainya. Adakah kulit kita kering, normal dan juga berminyak. Tu. Dan hari yang semalam kita bincangkan tentang skin barrier kita, pelindung, penghadang kulit kita ni. Penting sangat untuk melindungi kulit kita ni daripada jangkitan bakteria, virus, kemudian daripada sinar UV matahari dan sebagainya. Okey. Dan hari ini kita sambung yang keempat, terminologi yang keempat adalah skin texture. Skin texture ataupun tekstur kulit. Nak sebut dia syashul lah petang-petang ni. Biasalah kan. Ataupun bagaimana keadaan permukaan kulit kita ni. Kalau biasa kita tengok jalan raya kan, jalan raya yang biasa kita tengok jalan raya ada yang rata, nampak cantik, smooth je. Kita nampak pun, pandang pun nampak dia smooth je permukaan dia. Ada juga jalan raya yang berbonggol-bonggol. Ada juga jalan raya yang berlopak-lopak, ada kerosakan sana sini, berlubang-lubang. Ada yang jeragat kan. Ada yang nampak ayalah tumpahan minyak kat jalan. Begitulah juga dengan permukaan kulit kita. Ada orang yang kulit dia memang nampak licin. Ada yang orang kulitnya nampak kasar, nampak bergerutu, nampak bersisik dan sebagainya. So itulah
bagaimana keadaan permukaan kulit yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu skin texture. Right? Okey, so sangat-sangat penting. Sebab tu kadang bila skin texture ni tak cantik, pakai makeup pun masih nampak ada kesan jugalah. Masih tak nampak, senang cerita, Tak nampak smooth. berseri lah. Tak nampak kan? smooth lah. Walaupun pakai makeup tebal-tebal, Betul. walaupun pakai makeup mahal-mahal kan. Kalau jalan tu nampak rekahan-rekahan. Kalau pakai foundation pun nampak rekahan-rekahan, nampak dia pecah-pecah. Boleh nampak bulu-bulu muka pun ada. Yes. Dia main-main. Sebab salah foundation pun boleh nampak macam dia panggil apa ya? Istilah dia nampak dia bergulung, bulu tu macam dia bergulung. Dia tak sesuai lah maksudnya. Tak sesuai ataupun kulit masih kering. Betul. Alright. So apa yang pengaruhi skin texture ni? Dia ada beberapa sebab yang mempengaruhi skin texture ni. Antara lain kita boleh cakapkan adalah kitaran sel kulit kita sendiri. Kitaran sel kulit ataupun sel turnover, skin cycle dan sebagainya yang kita dah bincangkan tu. Tu antara lain. Yang kedua adalah aktiviti kelenjar minyak kita, sebaceous gland dan juga sebum, penghasilan sebum tu. Adakah kelenjar minyak kita terlalu aktif, adakah kurang aktif ataupun normal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kesihatan skin barrier tu sendiri, penghadang kulit kita ni, permukaan kulit kita ni, kesihatan dia, adakah ianya sihat, adakah ianya sudah semakin terjejas, semakin rosak dan sebagainya. Kemudian tahap keanjalan kulit kita. Tahap keanjalan kulit kita maksudnya ia bergantung kepada tahap kolagen ataupun tahap elastin kulit kita di dalam tu lah, di dalam. Kemudian sinar UV matahari juga akan pengaruhi skin texture kita. Kemudian diikuti dengan perubahan hormon, cuaca ataupun suhu, diikuti juga dengan gaya hidup kehidupan kita, gaya pemakanan kita, diet pemakanan kita, dan juga last but not least adalah bagaimana, apakah produk penjagaan wajah, penjagaan kulit muka yang kita gunakan dan bagaimanakah rutin penjagaan kita. Tu antara lain aspek-aspek yang sangat mempengaruhi bagaimana keadaan permukaan kulit kita ataupun skin texture kita. Sambil-sambil tu kalau you all ada benda nak bertanya, just komen saja. Sebab kita boleh menjawab dengan on the spot lah. You all tanya, kita jawab. Betul. Alright. So far tak ada lagi. Nampaknya you all memang kusyuk mendengar. Okey, alhamdulillah. Satu tepukan sayang. Memang best Memang yang kusyuk dengar. dengar sampai nak tertidur. Ni memang macam boring tetapi penting. betul. Trust me, memang sangat-sangat penting sebab kita dah lalui semua ni. Apabila you all tahu the process tu, you all sendiri akan rasa appreciate apa yang you all pakai, apa yang rutin-rutin yang you all buat. You akan lebih appreciate sebab you all boleh menyelami, kita cakap menyelami bagaimana kulit tu bertindak, Senang cerita, berfungsi. Senang cerita, makin happy lah. Yeah. Sebab tengok kulit sendiri makin cantik kan. Betul makin lah. sihat. Lepas tu make up sikit je dah nampak glowing-glowing. Betul. Senang cerita sebab dulu Iza pun macam tu. Tak nampak bawah tu. Tak nampak. Just jual produk, just guna produk, tepek je. Sebab tak dulu- follow rutin dulu- skincare. betul, Tak dulu- tahu masalah betul kan. Dulu tak faham apa kulit tu dia nak buat apa, next apa dia buat, next apa dia buat, baru dapat kulit sihat. Sebab apa tu? Sebab dulu tahu pakai produk nak cantik, nak cantik cepat, nak kesan cepat dan sebagainya. So dengan pendedahan sebegini, maka you all akan lebih appreciate Betul. apa yang you all buat. Setiap hari ada proses-proses yang dilalui. Sebagai contoh, kitaran sel kulit kita, dia di antara range 28 ke 32 hari. Itu yang normal. Bila kita semakin meningkat usia kita, Betul. dia semakin lama. Jadi kita kena faham lah, sebab kesan perubahan tu adalah berbeza-beza bagi setiap orang. Setiap kulit. Setiap kulit. Tadi lah Setiap kita cerita tadi kan, kitaran sel kulit berbeza, kita punya kesihatan kelenjar minyak dan juga penghasilan sebumnya berbeza, kita punya skin barrier kita berbeza, dan hari ini kita bincangkan tentang skin texture tu. Betul. Okay. Alright. So apakah skin texture? Tadi kita dah tahu perkara-perkara yang mempengaruhi skin texture, dan
apabila skin texture kita dah semakin rosak, kesihatan skin texture tu juga dia akan pengaruhi kita bagaimana kita nak cara kita memilih produk skincare yang betul. Dan especially kita kena tahu bahan-bahan apa yang kita perlukan untuk dapatkan kulit yang sihat, dapatkan skin texture yang cantik, yang smooth, ya katakan. Sebab dalam peringkat ni kita perlu menggunakan skincare yang sesuai dengan peringkat usia kita. Betul. Dan kita perlu gunakan skincare, maksudnya kita pendek kata kita perlu memilih supaya kita tidak tersalah pilih lagi seperti sebelum ini. Mana kita dah try macam-macam, tetapi kita tak faham langsung tentang proses kulit, jenis kulit nak dapat kulit cantik tu. Betul. Kita sentiasa nak bertukar-tukar produk. Kita apabila nampak produk viral saja kita nak mencuba, nampak produk baru saja kita nak mencuba dan sebagainya, tetapi kita tak sokong pun, kita tak support kulit kita tu. Ending dia kita force, kita paksa dia. Ending dia kejam maksudnya dengan kulit sendiri kan. kita bertindak kejam dengan kulit kita. Dia baru nak sesuai, Betul. baru nak serasi, Betul. dah tukar lagi. Tapi siapa lagi kalau bukan kita yang yang tak kejamkan kulit kita sendiri kan? Itulah Betul maksudnya tak? kita lah yang Kita bertanggungjawab. yang kejam dekat kulit kita sendiri. Jangan nak marah pada produk, jangan nak marah pada seller. Sebab kita yang ambil tindakan tersebut. Kita yang membuat pilihan. Betul. Ni asal nampak sabun viral je beli. Asal nampak sabun viral, tahulah duit banyak kan. Faham. Sebab tu kami di Skin, kita nak berikan information sebegini. Kita nak bagi you all faham mengapa proses-proses tersebut perlu berlaku sebelum you all dapat kulit yang sihat dan cantik. Itu yang sangat-sangat penting. Okey, dan satu lagi tadi, skin texture ni dia juga akan mempengaruhi rutin penjagaan kita. Kita tak boleh dah buat rutin yang biasa-biasa saja. Tapi orang dengar ke kita cakap ni? Dengar. Dengar Diorang kan? memang pendengar yang Sebab setia. tak ada yang komen, tak ada yang bagi like, tak ada yang bagi love, tak ada yang bagi heart ke apa pun tak ada. Ada orang ke tak ada ni? Ada. Mata masih banyak lagi tu. Okay. So basically rutin penjagaan tu kita tak boleh dah buat waktu kita umur 20-an mungkin basic skincare je, cleanser, guna moisturizer ke serum saja dah cukup. Betul. Bila usia semakin meningkat, apatah lagi kulit dah semakin bermasalah, maka rutin penjagaan kita pun perlu dipertingkatkan. Betul. Sesuai seiring dengan peningkatan usia kita. Sebab yang kita nak proses tadi lah, kita nak keseluruhannya cantik, barulah kita dapat kulit yang sihat dan cantik. Dan glowing. Yes. Suka sangat glowing. So sepatutnya kalau kita betul pemilihan produk skincare betul yang kita pilih, Betul. kemudian kita buat Kalau ada soalan apa-apa tanya betul. ya. Rutin Jangan malu-malu. rutin penjagaan kita buat dengan betul, maka skin texture kita itu akan nampak sihat sebab dia adalah benchmark, dia adalah tanda yang kulit kita ni sihat. Skin texture kita lah sebab dia final touch, final rupa terakhir yang nampak, final destination dia skin texture tu. Bagaimana skin texture yang sihat? Dia antara lain dia rata. Macam tadi kan kita cerita analogi jalan kan, ada jalan tak rata, berbonggol-bonggol, berlopak, ada rekahan-rekahan dan sebagainya. Tetapi ini kita nampak jalan tu smooth aja, cantik aja, dia punya batu pun tersusun dengan kemas saja. Begitu jugalah dengan skin texture kita, nampak rata, halus dan lembut je. Tak ada bunyi bising pun kat tayar kita kan. Ni kita pegang pun lembut je, macam baby je ni. Dan apa? Toing anjal dia tu. Itulah skin texture yang sihat. Kemudian lelaki nak pegang toing-toing tau. Kemudian dia tiada iritasi ataupun inflammation. Tak ada keradangan, tak ada merah-merah, tak ada rasa gatal-gatal. Kemudian kulit yang cukup lembab, hydrated. Kulit yang Itu paling penting. Yes, kulit yang cukup lembab, dia tak kering dan juga tidak berminyak. Maksudnya kulit normal. Tu kulit yang skin texture yang sihat lah. Dan kemudian tone kulit yang lebih sekata, tak ada bercapuk-capuk. Kulit yang bercapuk ni dia kalau pakai makeup pun nampak bercapuk juga. Betul. Jadi skin texture yang sihat
itulah dia kriteria dia. Nampak halus, rata, kemudian lembut, lembap, tone kulit dia sekata. Tak kisah pun you all usia berapa, tetapi skin texture tu akan membuatkan you all nampak lebih muda daripada usia. Best ke tak best? Best ke best sangat tu? You komen. Malu lah dia nak komen. Malu pula. Macam mana nak malu? Kalau malu, Macam nak malu. malu tu sebab kulit tak sihat lagi tu. Gunakan betul-betul. Jadi okey, kita dah bincangkan. Tak jelas lagi, tak nampak lagi kesan ke macam mana ke, tanya lagi. Macam mana lagi campak cepat lagi. Wah, bagi cepat lagi. Boleh, kita ada tip-tip dia lagi. Cuma kita tak bongkarlah semua kat sini. Betul. Kan? Sebab kita tak nak bongkar kat sini. Bukan apa, nanti kalau kita bongkar kat sini, kita cerita ya tapi tak faham kan. Sebab tu kita nak better personal ataupun apa, kita guide secara dekat. Kita guide dalam circle yang betul. Yang ini kita kongsikanlah info-info yang penting dan sebagainya. Nak bagi you all betul-betul faham. Nak bagi you all betul-betul appreciate apa yang you all buat. Skincare yang you all pilih tu. Sebab tu kena memilih, jangan tersalah pilih lagi. Sebab tu penting sangat you all faham journey yang kulit kita perlu lalui bersama dengan kita. Sebab sebagai contoh, skin texture tu, kalau dia tidak, kulit kita tidak sihat, dialah yang akan tunjukkan, dia bagi signal kepada kita kulit kering, bersisik, nampak tak kasar dan sebagainya. Dialah tunjukkan. Kalau dia communicate dengan dia communication kulit tu dengan kita, dengan kulit tu akan communicate dengan kita. Betul. Melalui penampilan dia. Okay. Alright. So kita dah bincangkan selama 4 hari termasuk hari ni. Sebab kita memang excited nak bantu you all. Bukan sebab untuk kita, bukan untuk saya, bukan untuk Izzah. It's about you. Kita nak bantu you yang dah struggle, cuba macam-macam produk sebelum ni tapi masih gagal dapat kesan yang kita impikan, yang diidamkan. Siapa je wanita yang tak nak kulit sihat, cantik, glowing kan? Semua nak. Jadi kat sinilah, itulah passion kami, nak membantu you all tersenyum sampai telinga. Orang kata apa, nak dapat kulit yang diidamkan. Lepas tu orang kata apa, mudah lah. Tak payah nak pakai banyak-banyak produk. Tak payah nak beli produk setiap bulan. Asal dapat gaji je beli produk skincare. Asal dapat gaji je beli produk skincare. Yang kata apa, tak apa-apa kan. Orang kata membazir kan. Okay. So kita nampak Teacher Sheila dia tag kawan-kawan dan juga pengguna-pengguna dia. Terima kasih. Terima kasih. Sheila. So yang dah di tag tu masuk. So selamat datang ke dalam live ni. Seperti tadi kita bincangkan dah banyak dah. Ni hari yang keempat. So bagaimana kita nak dapatkan kulit yang lebih sihat dan cantik tu melalui proses di mana kita nak membantu speed up kitaran sel kulit. Maksudnya nak mempercepatkan proses penghasilan kulit baru. Kemudian kita nak mempercepatkan penggantian sel kulit-kulit mati. Kemudian kita nak bantu sebaceous gland kita ataupun kelenjar minyak kita supaya normal, dia mengeluarkan sebum ataupun minyak yang secara secukupnya untuk kulit kita nampak lembap, lembut dan boleh menghalang daripada serangan bakteria, virus dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita nak menjaga kesihatan skin barrier kita, dia punya pH dia, dia punya kelembapan dia, kemudian perlindungannya daripada sinar UV matahari. Dan akhirnya apa yang kita buat, 3 faktor tadi, terminologi yang saya terangkan tadi, dapat menunjukkan, menampilkan dapat menampilkan penampilan yang lebih bergaya, lebih cantik, lebih glowing, nampak muda daripada usia. So bagaimana? So antara ingredient yang perlu ada dalam produk penjagaan wajah dan juga rutin penjagaan wajah kita ialah seperti hyaluronic acid. Ni HA. Banyak dah kita bincangkan tentang kebaikan HA ni dalam membantu meningkatkan dan juga mengekalkan kelembapan kulit. Dia lockkan kelembapan kulit kita. Betul. Kemudian salicylic acid, dia sebagai salah satu bahan bahan premium ya, yang perlu you all tahu. Super power ingredient yang perlu ada. Tahu
dalam kalau produk yang premium antarabangsa ke ataupun lokal yang premium, yang harga dia kata apa agak mahal, lepas tu harga dia eksklusif, ataupun you boleh nampak dia punya nampak dia punya orang kata apa, berbeza lah, dia punya iklan ke apa kan, boleh nampak dekat situ. ingredient dia memang ni super ingredient yang penting. Salicylic acid di antara BHA dan kategori BHA, dia membantu menarik kekotoran, membersihkan liang pori kita daripada sel-sel kulit mati dan sebagainya. Kemudian kita perlukan glycerin juga untuk melembabkan. Kemudian kita perlu ada bahan-bahan ingredient yang bersifat anti-aging dengan antioksidannya, seperti apple stem cell. Apple stem cell. Kemudian kita ada aloe vera. Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada green tea. Kemudian kita ada karika papaya, dan tidak dilupakan juga antaranya vitamin, iaitu vitamin E dan juga vitamin C. Tu semua super ingredient yang diperlukan untuk kita capai impian kita kulit sihat dan cantik melalui sel kitaran kulit yang lebih baik. Kemudian kita punya kelenjar minyak berfungsi dengan lebih baik, maksudnya dia mengeluarkan minyak secukupnya untuk melembabkan kulit kita. Kemudian skin barrier kita sihat, dan seterusnya skin texture kita nampak lebih halus, nampak lebih lembut, lembap dan juga glowing. So, yang menariknya di dalam produk skincare skin, semua ingredient, super power ingredient tersebut yang saya sebutkan memang dah ready dalam ni. Sebab kita memang sangat particular. Suatu kita nak mengeluarkan produk skin dulu, dan semua bahan-bahan yang kita sebut tadi kita dah bincangkan bersama dengan pakar R&D kita, doktor kosmetik kita dan tim R&D kita. Semua itu adalah objektif faham adalah objektif yang kita nak capai, dan sebab itulah kita letakkan semua super power ingredient tersebut di dalam produk skin. Yang ni skin advanced cleanser, yang yang first time follow live kami dan tak tahu lagi produk skin ni produk apa, ni adalah skin advanced cleanser, dan ini adalah skin advanced serum yang ramai customer manggilnya serum berhantu. Yang akan buat kulit glowing. Semua super kulit power ingredient yang kami sebutkan tadi, dan semua untuk mencapai semua proses nak dapatkan kulit sihat dan cantik tadi, semua ada dalam produk skin. Jadi sebab itu sebagai pengguna skin yang mana dah guna, bila you all dah tahu information sebegini, proses-proses yang perlu dilalui, journey yang perlu dilalui oleh kulit, maka you all akan lebih appreciate. Sebab you all dah tahu dalam setiap produk skin ni, cleanser, serum dan juga serum foundation, ada bahan-bahan, ada super power ingredient yang diperlukan untuk bantu kulit, kesihatan kulit. Barulah dia dapat kulit yang sihat, cantik dan glowing secara selamat dan semula jadi. Tu yang pentingnya. Sebab tu penting tahu, bukan sekadar tengok produk okey je, nampak viral aja cuba, tapi kita tak tahu pun proses bagaimana kulit tu nak sihat, nak cantik, ya. Right. Ada apa-apa? Okey, ada apa-apa nak tanya? Dah jelas kan, dah tahu kan macam mana nak dapat kulit sihat, kulit cantik, kulit glowing, ataupun senang cerita, bebas daripada masalah lah. Makeup sikit je dah nampak glowing, makeup sikit je dah nampak shining muka. So nampak sikit je dah orang dah pergi kedai makan je, jumpa kawan-kawan je, kawan-kawan tanya, kau pakai skincare apa? Kau pakai produk apa? Itu terbiasa yang terjadi dekat semua family skin. Sebab apa? Sebab bila kulit dah sihat, kita tak perlu nak makeup tebal-tebal. Kita pakai foundation sikit pun dah cantik, insyaAllah. Bila kita pakai kadang-kadang kita keluar pergi kedai, kita tak
tak payah pakai foundation pun. Kita just pakai serum and pakai sunscreen pun orang dah tanya. Kulit lembap-lembap ni pakai produk apa? Itulah bestnya bila kita dapat kulit yang sihat. Lepas tu kita tahu macam mana nak dapat kulit yang sihat dan produk bahan apa yang penting yang kulit kita memerlukan. Bukan setakat orang kata pun beli kan. Tengok viral. Asyik beli habis-habis duit kan. So setakat ni ada soalan. Produk pun dah tunjuk. Orang kata apa ilmu untuk mendapat kulit sihat pun dah tunjuk kan. Dah bagi tahu kan. So ada apa-apa soalan yang you all nak tanya, you all boleh tanya. Ataupun sekarang pukul berapa? Sekarang dah jam 3.02. Jadi dah setengah jam kami bersama dengan anda. Terima kasih buat semua yang memberikan masa, meluangkan masa, berikan kesempatan untuk follow live bersama kami. Kita belajar lagi, dapatkan lagi info. Dan apa yang kami harapkan sangat supaya info ni bukan sekadar berhenti kepada you all saja, tetapi you all memanjangkan, menyebarkan lagi info ni, manfaat ni kepada kawan-kawan yang lain. Sebab kita tak tahu, mungkin lebih ramai orang ataupun wanita-wanita di luar sana yang memerlukan pemahaman sebegini supaya mereka tidak lebih membazir, supaya kulit muka mereka tidak lebih rosak sebab menggunakan pelbagai produk yang tanpa usul periksa, tanpa pemahaman yang betul dan sebagainya. Jadi asbab dengan perkongsian you all, tekan button share kat bawah tu je. Ataupun tag. Rizal Ataupun nampak ramai macam Sheila pun tag pada kawan-kawan, G pun tag pada kawan-kawan. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab apa kita nak membantu. Kita tak nak benda yang bagus, benda yang elok, ilmu yang betul, info yang betul ni hanya pada kita saja. Kita yang dengar ni saja. Tapi kita panjangkan info ni kepada yang lain supaya mereka pun akan dapat manfaatnya, supaya mereka dapat membantu mereka lah atasi masalah mereka. Senang cerita, kita pakai produk dengan ada ilmu. Dekat situ kita akan rasa orang kata lebih dihargai, lebih orang kata happy. Lepas tu kita tak adalah takut-takut asyik pakai produk, kita tak tahu produk tu selamat ke tak, produk tu ada bahan kimia ke tak. At least kalau ada hidrokinon, ada merkuri pun dah takut kan, dah risau kan. Sebab apa? Kalau banyak-banyak pakai bahan kimia ni pun paling bahaya, orang kata akan efek ke otak, boleh sakit mental lah, boleh rosak buah pinggang kan. So kita tak nak lah, orang kata kita punya kesihatan cantik-cantik juga. Orang kata kalau macam bagi Iza, cantik tu bonus, yang penting kesihatan tu kena jaga dulu. Okay? Right. So rasanya sampai di sini lah kan. Sheila komen thank you. Okay, sama-sama. Okay, rasanya sampai kat sini je live kami. Terima kasih kepada semua yang follow, yang tag, yang komen dan yang share semua tu. Last daripada Iza, nak kulit cantik, nak kulit sihat, gunalah Skin. Bye.